Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Tahniah kerana pelajar bersama-sama dengan cikgu mengikuti topik seterusnya. Okey, pada kali ini pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 81. Kita sama-sama belajar tajuk seterusnya iaitu reka bentuk elektronik. Minggu lepas kita dah belajar reka bentuk elektrik. Pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 81. Okey, definisi reka bentuk elektronik iaitu lita yang direka bentuk menggunakan komponen elektronik tertentu yang disusun dan disambung bagi mencapai tujuan penggunaan. Okey, ini contoh gambar lita elektronik. Okey, dalam topik ini pelajar dapat menyatakan maksud mikropengawal dan mikropemproses. Okey, kita tengok satu-satu apakah dia mikropengawal dan mikropemproses. Mikropengawal adalah mikrokomputer dalam satu chip tunggal. Manakala mikropemproses ini peranti pemprosesan mikro dalam satu chip bersama chip sokongan lain. Mikropengawal berfungsi untuk mengawal peranti elektronik. Okey, mengawal peranti elektronik. Manakala mikropemproses digunakan bersama dengan chip-chip sokongan yang lain seperti input, output, RAM dan ROM. Okey, mikropengawal tujuan dia adalah menjalankan kawalan mudah berdasarkan pengaturcaraan yang dimuatkan padanya. Contoh pagar automatik dan mesin basuh. Manakala mikropemproses melakukan kawalan yang lebih besar. Contoh komputer Weber. Seterusnya, gambar rajah blok mikropengawal. Okey. Ada 4 gambar rajah blok yang kamu kena faham. Okey, iaitu kalau gambar rajah blok mikropengawal terdiri daripada unit pemprosesan pusat ataupun kita panggil CPU, RAM, ROM, port I/O. Okey. Manakala gambar rajah blok mikropemproses muka surat 83 pun ada, di mana input, output, RAM dan ROM kita ia adalah sistem bus dan ia akan berkait dengan mikroproses. Okey. Ini contoh papan mikropengawal. Okey, selalu kita nampak kan dalam Arduino Uno, LilyPad Arduino, Carrot Board, Maker Uno. Okey, ini contoh-contoh lah, contoh papan mikropengawal. Seterusnya, pelajar dapat menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikropengawal. Okey, dalam mikropengawal mengandungi bahagian-bahagian iaitu CPU, RAM dan ROM untuk simpan memori, I/O port, ADC, timer, counter, clock generator. CPU ni adalah menerima maklumat dan arahan untuk memproses input dan output. Okey. Ruang memori untuk menyimpan maklumat dan arahan iaitu RAM ingatan sementara, ROM ingatan kekal. Okey. Pengkalan input output kita panggil I/O serial port menghubungkan peranti input dan output. Okey. ADG, analog to digital converter, maksud dia adalah untuk menukar isyarat analog kepada isyarat digital. Okay, istilah ni kena faham lah. Okay, timer ataupun counter mengawal sistem berdasarkan masa. Okay,
Clock generator adalah menghasilkan isyarat masa untuk operasi litar. Bagaimana mikropengawal berfungsi? Okey, input akan ke proses yang melibatkan bahagian CPU, RAM, ROM dan lain-lain dan akan mengeluarkan kesannya iaitu output, kita panggil port. Okey, bagaimana mikropengawal berfungsi? Ini analogi manusia lah. Contoh, kita tengok contoh bagaimana pemain bola membuat pusingan untuk passing bola dan raket. Okey, ini contoh dari segi manusia. Okey, bagaimana mikropengawal berfungsi? Input, kita mesti mengenali input, proses dan output. Okey, proses. Okey, kalau analogi manusia ni, proses ni otak kan, sebab pusat untuk berfikir. Input, input adalah mata. Telinga adalah untuk mendengar. Proses, kita nak melihat, kita nak mendengar, mesti otak yang kita bagi arahan. Proses ni adalah otak. Pengalaman, naluri, emosi. Output boleh tendang bola. Macam mana tadi kita nampak pemain bola tu boleh berpusing untuk passing bola. Itu analogi manusia. Ni kita tengok contoh proses. Ini untuk microchip lah. Input, contoh. Ni untuk memberi arahan pengaturcaraan, kita panggil proses. Output, ini contoh. Menyalalah lampu ni. Jadi input ialah input dalam mikropengawal menerima isyarat dan menghantar kepada unit pemprosesan pusat iaitu CPU. Isyarat diperolehi dari peranti input yang digunakan terbahagi kepada dua peranti input iaitu peranti input digital dan peranti input analog. Peranti input. Peranti input digital contoh. Ada isyarat lah. 0V atau volt. Dia ada mewakili. 0 ni mewakili apa? On, 5V, off, OV. Dia ada kod-kod dia. Butang ditekan 5V. Itu contohlah peranti input digital. Kalau peranti input analog menghantar isyarat dalam bentuk analog kepada mikropengawal iaitu antara 0V hingga 5V. Penukar analog kepada digital ADC dalam mikropengawal akan menukarkan nilai voltan analog kepada bentuk digital. Peranti input digital. Ni contoh penderia gerakan. Ni peranti input analog, penderia suhu, penderia cahaya, penderia bintangan. Penderia ni adalah sensor lah ya. Ini penderia jarak. Peranti input penderia digital. Contoh boleh rujuk buku teks muka surat 84, 85 dan 86. Penderia getaran, penderia halangan, penderia pergerakan, suis tekan tutup ataupun buka, penderia pintu, penderia asap, penderia air dan suis mikro. Peranti input analog contoh penderia cahaya, penderia kelembapan, penderia suhu. Ni penderia jarak, penderia jarak juga, penderia karbon dioksida. Peranti input digital. Mengenalilah komponennya. Suis tekan buka. Suis tekan buka simbolnya macam ni. Berfungsi menyambung dan memutuskan litar. Litar akan terputus apabila suis ditekan. Arus mengalir apabila suis ini dilepaskan. Isyarat yang terhasil akan dihantar ke mikropengawal dalam bentuk digital. Suis tekan tutup berfungsi menyambung dan memutuskan litar apabila punat suis ditekan.
Apabila switch ini ditekan, litar ini akan tertutup dan arus dapat mengalir. Isyarat yang terhasil akan dihantar ke mikropengawal dalam bentuk digital. Okey. Ni switch mikro. Contoh, switch mikro mempunyai dua fungsi, tekan tutup dan tekan buka. Mempunyai 3 terminal, COM, NO dan NC, kaki dia lah. Sambungan terminal, switch tekan tutup, COM dan NO. Okey, sambungan terminal COM, NC, switch tekan buka. Kita tengok sambungan dia. Okey, pendarian pergerakan digunakan untuk mengesan pergerakan berdasarkan pergerakan haba manusia dan haiwan. Okey, pendarian mengesan pergerakan haba yang melintasinya, maka isyarat dalam bentuk digital akan terhasil dan dihantar ke mikropengawal. Okey, pendarian air hujan contoh. Okey, isyarat yang dihasilkan oleh pendarian air ialah digital dan analog. Hal ini berdasarkan penyambungan yang dilakukan pada keluaran pendarian. Ini contoh peranti pendarian air hujan. Okey, isyarat analog yang dihantar adalah antara 0 hingga 5 volt. Okey, jika ada isyarat, dia akan coding dia 0. Jika tiada air isyarat, coding dia 1. Okey, ni pendarian jarak rupa macam ni, rupa sebenar. Digunakan untuk mengesan jarak lah antara pendarian dengan objek atau halangan. Pendarian mengesan objek berdasarkan menerima pantulan cahaya inframerah yang dipancarkan. Okey, pendarian cahaya ini LDR. Perintang pekecahaya merupakan sebuah pendarian cahaya. Nilai rintangan pada perintang pekecahaya berubah berdasarkan kecerahan yang diterima. Semakin cerah cahaya, semakin rendah nilai rintangan. Isyarat yang dihasilkan adalah dalam bentuk analog berdasarkan perubahan kecerahan yang diterima. Okey, ini adalah contoh pendarian suhu digunakan untuk mengesan suhu. Suhu yang dikesan akan ditukar kepada voltan. Voltan yang keluar dari pendarian suhu adalah berkadar terus dengan suhu yang dikesan antara 0 hingga 100 darjah Celsius. Pendarian akan menukarkan suhu dalam bentuk voltan. Okey, proses pula. Proses ialah dilakukan oleh unit pemprosesan pusat CPU. CPU akan melaksanakan atur cara yang disimpan dalam ROM, read-only memory. ROM digunakan untuk menyimpan atur cara dan data secara kekal dalam mikropengawal. Okey, RAM, access memory, digunakan untuk menyimpan data secara sementara. Data ini akan terpadam apabila bekalan kuasa dimatikan. Isyarat yang diterima dari peranti input akan diproses oleh CPU dan akan dihantar kepada peranti output berdasarkan atur cara yang disimpan dalam mikropengawal. Okey, ini contoh memproses isyarat daripada input dan memberi arahan kepada output. Okey, ini adalah apa maksud peranti output. Output ialah bahagian yang terdapat pada papan pengawal, mikropengawal. Tugasan bahagian ini ialah menerima isyarat daripada CPU dan menghantarkannya kepada peranti output. Isyarat output adalah dalam bentuk digital atau analog. Okey, ni peranti output contoh LED, diod pemancar cahaya. Okey, rupa macam ni. Fungsinya menghasilkan cahaya lah. Okey, perintah perlu digunakan bersama LED. Lampu LED ni contoh ya.
Ini adalah contoh peranti output. Okey, apa lagi contoh peranti output? Geganti ataupun relay digunakan sebagai suis kawalan lita berarus tinggi. Kendalian geganti dikawal oleh aruhan magnet. Apabila arus elektrik mengalir melalui gegelung, maka teras besi akan menjadi elektromagnet dan menarik plat sesentuh. Plat sesentuh akan mengalirkan arus dalam lita sebaliknya. Okey, ini contoh pembas ataupun buzzer digunakan untuk menukarkan gelombang elektrik kepada gelombang bunyi berfrekuensi tinggi. Pembas digunakan sebagai penggera keselamatan. Pembas mempunyai kekutuban pada penyambungan. Okey, ini adalah contoh peranti output iaitu motor arus terus ataupun kita panggil DC motor. Berfungsi menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Motor arus terus akan berputar berlawanan arah apabila kekutuban penyambungan wayar dipasang balik. Pemandu motor ataupun motor driver boleh digunakan bersama motor untuk fungsi dua hala sama ada arah jam atau lawan jam. Okey, pemandu motor. Susun atau papan mikro pengawal. Papan mikro pengawal carrot board. Okey, ini contoh. Okey, carrot project board ni contoh rupa dia. Kenali papan mikro pengawal anda iaitu carrot board. Digital input, DIN, digital output, DOUT. Okey, ni simbol istilah dia, analog input, path, ground, servo motor. Okey, ni yang biru ni istilah dia. Bekalan kuasa 5V. Ni DIN, sini rupa dia. Sini digital output, analog input, PWM ataupun pulse, ground, GND, kuasa bekalan 5V, servo motor, servo. Ni kamu mesti mengenali bahagian kenali papan mikro pengawal iaitu carrot board. Okey. Ini contoh fungsinya yang ada berlaku di sini. Okey. Okey. Ini fungsi digital output dia. DOUT T5 dengan DOUT 6. Kat sini lah. Kat sini. Okey. Okey, ni adalah analog input. Ni AIN 1, AIN 2, AIN 3, AIN 4, AIN 5. Okey. PWM, AUX, ground, GND istilah dia. Okey. Tengok Okey. Ni PWM pulse bahagian sini Kita panggil pulse kat sini. Setiap ni semua ada nama dia. GND, pulse, okey. Ground di mana? Ground di sini. Ni ground. Setiap satu ni ada nama dia. Mengenali servo motor kat mana? Ni. Dia besarkan gambar ni servo motor. Okey, bekalan kuasa di mana kedudukan? Okey, sini bekalan kuasa. Okey. Contoh 2.43 menghasilkan rangkaian reka bentuk lita elektronik. 2.45 membuat penyambungan lita input dan output. Okey, menulis pengatur caraan. 2.46, 2.44 membina lita simulasi yang berfungsi dengan perisian khas.
2.4.7 membuat pengujian dan penilaian kefungsian lita elektronik. Okey. Daripada lakaran, kita membuat penyambungan lita, lepas tu menulis pengaturcaraan, bacaan dia lah, lita simulasi dan membuat pengujian dan penilaian kefungsian. Okey, langkah 1, buat lakaran. Langkah 2, sambungan lita. Langkah 3, pengaturcaraan. Lepas tu simulasi dan seterusnya adalah pengujian. Menghasilkan lakaran reka bentuk lita elektronik. Lakaran reka bentuk lita elektronik adalah terjemahan awal idea awal pereka. Lakaran reka bentuk lita elektronik iaitu mengenali gambar rajah blok dan gambar rajah skematik. Okey. Jadi gambar rajah blok ni adalah merupakan sebuah sistem iaitu bahagian utama atau fungsi diwakili blok yang disambungkan dengan garisan yang menunjukkan hubungan antara blok. Okey, yang kedua, memberikan keterangan serta maklumat kepada sebuah sistem dan cara beroperasi. Lita skematik pula menggunakan simbol komponen yang telah ditetapkan bagi menunjukkan aliran kendalian suatu lita elektronik dan komponen yang digunakan. Ini contoh lita skematik. Kenal pasti pin yang boleh digunakan. Buat sambungan kaki anode LED pada pin itu. Perintah perlu disambung pada kaki anode LED. Okay. Cara disambung lita skematik ni simbolnya. Binaan papan lita elektronik pengawal. Binaan sebuah reka bentuk lita elektronik menggabungkan beberapa komponen elektronik dengan mikropengawal dalam satu papan lita elektronik. Pengguna hanya perlu membina lita input dan lita output dengan menyambungkan pada papan lita elektronik mikropengawal untuk membina sebuah rangkaian elektronik. Okey, ni dalam buku kamu ada simbol. Okey, simbol dan fungsinya boleh rujuk ya. Pin mikropengawal dan fungsi. Okey, satu persatu fungsi boleh rujuk juga dalam buku teks kamu. Okey. Sampai sini dulu. 2.45 ni membuat penyambungan lita input dan lita output kepada mikropengawal. Kita sambung untuk topik seterusnya. So, sampai sini dulu. Terima kasih dan pelajar boleh mengikuti tugasan melalui Google Classroom. Okey, dan juga WhatsApp. Okey, cikgu hendak pastikan pelajar menghantar tugasan melalui Google Classroom. Okey, sampai sini saja dulu. So, selamat belajar. Terima kasih.